PPAD Serejang ni dia luasan dia lebih kurang 20.28 ekar. Ya, dan di dalam kawasan ni terdapat 12 blok bangunan yang mana terdapat 2,791 unit kediaman. Dan jumlah penduduk yang ada di sini lebih kurang 12,000 orang lah. Itu anggaran lebih kurang lah, ya, seperti mana saya dapat daripada pihak DBKL. Yang mana 70% adalah daripada bangsa Melayu, 20% Cina dan juga 10% adalah daripada bangsa India. Dan untuk makluman semua, daripada tempoh 1 Jun hingga 17 hingga semalam, terdapat lebih kurang 300 kes jangkitan positif di kawasan ni. Yang mana yang tertinggi adalah di blok F dan juga blok L. Dan dalam tempoh tersebut juga terbanyak 7 kematian telah dilaporkan, yang disebabkan oleh COVID lah di bahagian ni. Jadi untuk makluman, PKPD ni telah berkuat kuasa bermula daripada malam tadi jam 12.01 pagi dan akan tamat pada 1 Julai 2021. Dan untuk makluman semua, sebanyak 9 agensi yang terlibat yang membantu untuk memastikan proses PKPD di Perumahan Awal Serejang ni dapat dijalankan dengan baik. Yang mana kita sebenarnya membantu pihak KKM ataupun pihak pusat kesihatan daerah untuk membuat saringan terhadap penduduk yang ada di kawasan ni lah. Yang mana antara objektif utama dia untuk mengenal pasti mana-mana penduduk di sini yang positif untuk diambil tindakan, dihantar ke pusat kuarantin. Dan untuk 2 blok yang menjadi fokus utama, iaitu blok F dan juga blok L, pihak KKM akan mengambil tindakan untuk swab 100% penduduk di situ. Di mana yang blok-blok lain tu saya dipahamkan oleh pihak PKD, mereka akan membuat saringan terhadap mereka-mereka yang bergejala, warga emas, lebih ke dalam 10% lah, 10% saja daripada mereka. Jadi proses untuk pemasangan kawat pagar berduri dari pihak ATM telah bermula pada malam tadi jam 9 malam dan telah selesai lebih kurang pukul 12 malam tu dah selesai lah, alhamdulillah. Dan mereka dapat melaksanakan dengan baik lah. Jadi saya berharaplah kepada semua penduduk yang berada di dalam kawasan PKPD ini agar mereka ni sentiasa patuh dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa agar proses untuk pihak kesihatan ataupun pihak KKM ni untuk melaksanakan saringan tu dapat dijalankan dengan baik. Dan saya semalam pun saya sempat berjumpa dengan beberapa penduduk di sini untuk memberi penjelasan kepada mereka. Kadang-kadang mereka ni tidak mendapat maklumat yang jelas tentang proses PKPD ni. Ada yang merasa takut berkenaan dengan terputus bekalan makanan dan sebagainya. Untuk makluman, saya ingin menjelaskan di sini bahawa pihak JKM sendiri telah bersedia dan kami akan membantu kepada mana-mana penduduk yang bermasalah ataupun ada terputus bekalan makanan, kita akan hantar. Dan ada peruntukan untuk mereka yang mana disediakan oleh pihak JKM nanti. Dan agihan makanan ni akan kita berikan secara berjadual lah. Dan mereka nanti akan dimaklumkan melalui grup-grup WhatsApp yang telah kita tubuhkan, yang mana setiap wakil daripada blok-blok tu kita dah kenal pasti supaya maklumat-maklumat dapat disampaikan kepada mereka lah. Perkara ini telah dibincangkan di dalam mesyuarat Jawatan Kuasa pada semalam, yang mana pihak PKD telah memaklumkan mana-mana penduduk yang akan ingin pergi organisasi itu perlu merujuk dulu kepada pihak PKD. Dan mana pihak PKD ini akan menentukan sama ada tarikh itu akan ditunda ataupun PKD sendiri pun akan menghantar mereka punya petugas mereka untuk mereka mengambil vaksinasi di sini saja. Jadi perkara ini kita akan putuskan dalam masa terdekat dan saya sedang menunggu keputusan daripada pihak PKD sendirilah. Dan kemungkinan besar untuk mereka-mereka yang ingin mengambil dos vaksin yang pertama ni, pekat pertama ni, sama ada ditunda ataupun mereka akan mengambil dos mereka di sini. Mana disediakan oleh pihak PKD di sinilah. Kerana di blok B sana ada satu klinik kesihatan, mana klinik komuniti yang sebelum ni tidak beroperasi, tetapi dalam tempoh PKD ni memang kita akan buka untuk memudahkan kepada mana-mana penduduk di dalam kawasan PKPD ini untuk mendapatkan rawatan dan juga mendapatkan nasihat daripada pihak kesihatan. Okey, kalau kita tengok dari SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN tu,
memang dibenarkan, tetapi kita telah maklumkan kepada pihak Foodpanda tu kerana adalah menjadi satu kesukaran kepada kita untuk mengagihkan kepada mereka ni kerana mereka tidak dibenarkan masuk. Untuk makluman semua, segala aktiviti di dalam kawasan PKPD ni kalau masuk memang tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Jadi blok terlalu banyak, 12 blok, kawasannya luas. Jadi saya dah maklumkan kepada penduduk untuk jangka masa sekarang ni mintalah jangan sebaik kalau boleh hentikan sementara untuk order barang-barang daripada Foodpanda ni kerana kita bimbang kita tak dapat nak hantar kepada dia orang. Kerana pertama sekali adalah berisiko kepada kita petugas untuk menghantar kepada mereka kerana mereka semua dalam zon merah. Dan kalau jumlah yang banyak memang kita tak mampu nak buat. Kita dah bagi tahulah dengan penduduk untuk maklumkan kerana kalau boleh masa dalam tempoh PKPD ni kalau boleh elakkanlah untuk membeli barang-barang daripada Foodpanda, Shopee dan sebagainya. Okey, untuk makluman dalam satu masa kalau jumlah keseluruhan saya boleh terangkan kat sini. Untuk keseluruhan polis, ATM dan juga agensi yang terlibat, kita ada lebih kurang 250 orang. Yang mana ada 9 agensi yang terlibat, termasuklah polis, PDRM, daripada kesihatan, daripada DPKN dan sebagainya lah. Tetapi untuk penugasan daripada PDRM, kita satu hari kita ada lebih kurang 56 orang. Dan ATM pun jumlah yang sama. Yang mana mereka ni rotation lah sebanyak 3 shift lah untuk menjaga kawalan keselamatan di keliling kawasan ni. Kita hanya satu laluan ni saja. Yang ni yang depan ni lah. Kerana memang kita dah tutup semua. Mereka hanya yang untuk urusan apa semua hanya di depan ni saja. Kita memang tak ada laluan lain. Bila perintah buka kuasa pada jam 001 hours 18 bulan, dalam tempoh tu kita tak tahulah sama ada mungkin kita tak dapat nak sahkan. Tetapi setakat ni kita dah bagi nasihat kepada penduduk supaya mereka ni berfikir polisi fikir bukan kita nak menyusahkan mereka tetapi kita nak membantu mereka sebenarnya untuk memastikan kes-kes di sini dapat dilandaikan, ya, dan seterusnya kita dapat nak kenal pasti mana-mana yang penduduk yang positif ni untuk kita bantu mereka sama ada dihantar ke pusat kuarantin atau ke hospital. Dan bila ada arahan PKPD ni mana-mana orang yang bekerja, majikan sebenarnya kena sedia maklum bahawa mereka ni sebenarnya tidak dibenarkan keluar daripada kawasan ni. Jadi majikan dia tak boleh nak paksa mereka nak pergi kerja. Dan jika adalah mana-mana majikan yang mendapati pekerja mereka tak datang disebabkan mereka ni berada di kawasan PKPD, sebenarnya kalau diberhentikan majikan boleh ambil tindakan. Memang perkara itu jelas di dalam SOP MKN sendiri. Mereka ni sama ada majikan suruh work from home ataupun mereka terpaksa dibagi rehat lah sehingga PKPD ni tamat. Kita dah terangkan kepada penduduk sebenarnya. Ramai yang bertanya dengan saya, ada mereka ni termasuk juga pegawai polis pun ada duduk di sini. Anggota polis pun ada duduk di sini. Dan mereka ni faham lah. Mereka yang sebenarnya kebanyakan mereka ni faham. Ada juga majikan yang tak faham. Bagi contoh semalam ada satu majikan, saya tak nak cakap daripada mana, dia mempertikaikan. Dia cakap ada tutup pelang pada dia lah dan minta dia faham lah supaya di dalam SOP MKN dia very clear bahawa majikan tidak boleh membenarkan pekerja dari PKPD untuk pergi bekerja. Itu memang dah very clear dah.